Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Nama diberi Hasibah binti Ramli, berumur 16 tahun, bersekolah di Semar Mahat Tafiz Al-Abidin. InsyaAllah pada detik ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang bentuk pemilikan perniagaan. Antara bentuk pemilikan perniagaan yang lazim adalah seperti milikan tunggal, perkongsian, koperasi dan syarikat berhad. Bentuk milikan perniagaan yang pertama adalah milikan tunggal. Milikan tunggal ialah sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Perniagaan milikan tunggal modalnya daripada simpanan sendiri atau pinjaman, dan perniagaan ini diurus sendiri oleh pemilik. Perniagaan milikan tunggal juga ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran 1956. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal adalah seperti berikut. Kelebihan dia adalah seperti mudah ditubuhkan, keputusan dibuat oleh pemilik dan beban cukai rendah. Manakala kekurangan milikan tunggal pula adalah seperti diuruskan secara berseorangan, perniagaan tidak berterusan dan sukar berkongsi. Bentuk pemilikan perniagaan yang kedua adalah perkongsian. Perkongsian ditakrifkan sebagai kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Bilangan rakan kongsi umumnya adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 individu. Perniagaan yang dijalankan secara perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1056 Pindaan 1978. Jenis-jenis dan liability rakan kongsi. Jenis-jenis rakan kongsi terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah B, rakan kongsi biasa. Yang kedua adalah L, rakan kongsi lelap. Yang ketiga adalah A, rakan kongsi aktif. Yang keempat adalah N, rakan kongsi nominal. Dan yang terakhir adalah B, rakan kongsi berhad. Jenis-jenis ini diringkaskan menjadi blend B. Kelebihan dan kekurangan perkongsian adalah seperti berikut. Kelebihan perkongsian adalah seperti modal perniagaan lebih besar, perniagaan mudah ditubuhkan dan dapat berkongsi kepakaran. Manakala kelemahan perkongsian pula adalah modal terhad, perniagaan tidak berterusan apabila rakan kongsi meninggal atau wujud perselisihan faham, dan liability tidak terhad. Bentuk pemilikan perniagaan yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela. Jumlah anggota dalam sesebuah koperasi memerlukan sekurang-kurangnya 50 orang dan tiada had minimum. Setiap anggota juga perlu membeli modal share. Koperasi ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 Pindaan 2007. Prinsip koperasi. Terdapat 7 prinsip koperasi, iaitu yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, kawalan secara demokratik oleh anggota. Ketiga, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi. Keempat, kebebasan autonomi. Kelima, pendidikan, latihan dan maklumat. Keenam, bekerjasama antara koperasi. Dan yang terakhir, prihatin terhadap komuniti. Kelebihan dan kekurangan koperasi adalah seperti berikut. Kelebihan koperasi adalah liability terhad, tiada beban cukai yang dikenakan dan rembat yang diberikan kepada pelanggan koperasi. Manakala kekurangan koperasi pula adalah kadar pulangan dividen yang lebih rendah, pemilikan share tidak boleh melebihi 20% dan pindah milik share tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Bentuk pemilikan perniagaan yang keempat adalah syarikat berhad. Syarikat berhad merupakan entiti yang didaftarkan secara sah dengan SSM dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat berhad juga ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti perniagaan. Terdapat 2 jenis syarikat berhad, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Ciri-ciri syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Yang pertama, pemilikan. Bilangan ahli syarikat sendirian berhad sekurang-kurangnya 2 hingga 50 orang.
Manakala syarikat awam berhad bilangan ahlinya sekurang-kurangnya 2 orang dan bilangan maksimumnya tiada terhad. Yang kedua, modal. Modal syarikat sendirian berhad diperoleh daripada penjualan syar kepada ahli syarikat, manakala modal syarikat awam berhad diperoleh daripada penjualan syar kepada orang ramai. Yang ketiga, pengurusan. Pengurusan syarikat sendirian berhad dijalankan oleh lembaga pengarah yang dilantik oleh pemegang syar dalam mesyuarat agung, manakala pengurusan syarikat awam berhad dijalankan oleh lembaga pengarah yang dipilih oleh pemegang syar dalam mesyuarat agung tahunan. Yang keempat, penubuhan. Syarikat sendirian berhad ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan didaftarkan dengan pendaftar syarikat. Dokumen tata wujud dan tata urus syarikat mesti disediakan, manakala penubuhan syarikat awam berhad ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan didaftarkan dengan pendaftar syarikat. Dokumen tata wujud dan tata urus syarikat mesti disediakan. Yang kelima, liability. Liability syarikat sendirian berhad adalah terhad, tidak melibatkan harta peribadi, manakala syarikat awam berhad liabilitinya adalah terhad, tidak melibatkan harta peribadi. Kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian berhad adalah seperti berikut. Kelebihan syarikat sendirian berhad adalah modal lebih besar, liability terhad, hal ehwal syarikat dirahsiakan seperti laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Manakala kekurangan syarikat sendirian berhad pula adalah penawaran syar terhad dan syar hanya boleh tawarkan kepada saudara dan rakan, maksimumnya 50 orang. Beban cukai yang tinggi. Dan yang terakhir adalah syar tidak boleh dipindah milik secara bebas dan perlu mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah apabila pindah milik syar berlaku. Kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad adalah seperti berikut. Kelebihan syarikat awam berhad adalah modal lebih besar kerana bilangan pemegang syar tidak terhad, liability terhad dan kewujudan kekal. Manakala kekurangan syarikat awam berhad pula adalah proses penubuhan yang rumit kerana pelbagai borang dan peraturan perlu dipatuhi, beban cukai yang tinggi dan tiada kerahsiaan seperti laporan kewangan tahunan perlu diumumkan kepada orang awam. Sekian daripada saya, Hasibah binti Ramli. Maaf jika ada sebarang kekurangan. Sekian, terima kasih.